Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah dapat kita bertemu sekali lagi dalam sesi pembelajaran ilmu faraid. Siri kali ini adalah sambungan kepada faraid untuk bahagian datuk pada pertemuan sebelum ini. Kita telah beritahu pada pertemuan yang lepas bahawa dalam faraid kita mesti tentukan bahawa datuk yang dianggap sebagai waris ashabul furud ialah datuk yang dikategorikan sebagai datuk yang sah, iaitu mana-mana lelaki daripada asal keturunan yang bersambung dengan si mati tanpa diselangi oleh orang perempuan, dan biasanya hanya berlaku di sebelah ayah. So pada pertemuan yang lepas kita telah menceritakan bagaimana datuk memperolehi harta pusaka untuk situasi yang pertama, iaitu apabila hanya si mati meninggalkan waris, iaitu datuk dan waris ashabul furud yang lain selain daripada adik-beradik. Dalam pertemuan ini kita akan huraikan ataupun terangkan situasi yang kedua. Perincian ini agak lebih terperinci ataupun berlaku perselisihan pandangan fuqaha ataupun mazhab fiqh berkaitan dengan situasi kedua ini. Iaitu situasi kedua ialah waris si mati terdiri daripada datuk, adik-beradik sama ada lelaki dan perempuan, dan juga terdapat ashabul furud ataupun tidak di sana. Seperti mana yang kita sebut sebelum ini, perbincangan ataupun huraian tentang pengiraan kedudukan datuk dalam faraid antara perkara yang sangat didetailkan oleh ulama dalam mazhab-mazhab fiqh. Perkara pertama yang perlu kita ingatkan ialah bahawa perselisihan ini berlaku apabila melibatkan datuk dan juga adik-beradik si mati, sama ada adik-beradik itu seibu sebapa dan juga sebapa. Jika si mati tinggalkan adik-beradik seibu, maka tidak berlaku masalah. Bahkan menjadi persepakatan di kalangan fuqaha bahawa datuk boleh menghalang adik-beradik seibu daripada mendapat harta pusaka. Kuasa ataupun power seorang datuk sama macam seorang ayah. Dalam isu kali ini ialah apabila si mati meninggalkan adik-beradik seibu sebapa dan sebapa kerana ulama berselisih pandangan. Penyambung kepada si mati di sini adalah bapa. Datuk adalah punca kepada bapa, dan adik-beradik seibu sebapa dan sebapa juga mempunyai perantara yang sama dengan si mati, iaitu bapa. Atas punca perselisihan inilah yang menyebabkan pandangan fuqaha yang wujud di kalangan mazhab fiqh. So apabila kita detailkan untuk situasi yang kedua ini, situasi kedua ini melibatkan datuk dan juga adik-beradik sama ada wujud ashabul furud ataupun tidak. Kita ringkaskan kepada dua pandangan. Pandangan pertama, datuk berperanan untuk menghalang adik-beradik si mati. So pandangan pertama ini adalah pandangan yang paling mudah. Maksudnya sekiranya si mati tinggalkan adik-beradik dan juga datuk, dalam apa jua keadaan datuk confirm akan dapat, dan adik-beradik semua kita blok dia ataupun tak dapat bahagian faraid. Dan pandangan ini pernah dikemukakan oleh Abu Bakar, Ubay bin Ka'ab, Muaz bin Jabal, Aisyah, Abu Hurairah, Abu Darda, Abu Tufail, Abu Musa, Imran bin Husain, Jabir bin Abdullah, Ubadah bin Samit, dan Ibnu Zubair. Pandangan ini turut diikuti oleh Hasan, Atta, Tawus, Jabir bin Zaid, Qatadah ibn Sirin, dan Abu Hanifah, Osman al-Batti al-Muzani, dan Daud al-Zahiri. So untuk pandangan yang pertama ini adalah pandangan yang lebih simple. Namun ada pandangan kedua di sana, iaitu datuk tidak menghalang. Dalam bahasa mudahnya, apabila kita katakan tidak menghalang, datuk ada bahagian dan adik-beradik si mati juga ada bahagian. Dan portionnya juga berbeza. Bahkan kesemua ulama bersepakat untuk pandangan kedua ini, datuk mesti ada bahagian daripada faraid, walaupun sedikit, dan nilai minima bagi datuk ialah 1/6. So pandangan yang kedua ini dikemukakan oleh Ali, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Thabit, dan pandangan mereka telah diambil oleh Asy-Sya'bi, An-Nakhai, Ibn Abi Layla, Ibnu Shubrumah, Az-Zuhri, Al-Auza'i, Al-Thawri, Malik, Ahmad bin Hanbal, dan juga Imam Syafi'i, Abu Yusuf, Muhammad, Shuraih, Masruq, Al-Qamah, dan jumhur fuqaha. Maksudnya adik-beradik si mati tidak dinafikan daripada mendapat faraid. So kita tengok apa implikasinya.
jika kita mengikut ataupun pengiraan untuk bahagian datuk mengikut pandangan yang pertama, kita bagi contoh yang simple. Contoh, seorang perempuan meninggal dunia dan warisnya ialah suami, datuk dan seorang saudara lelaki seibu sebapa. Ada 3 orang di sini. So, pandangan pertama mengatakan tadi ialah datuk berperanan menghalang adik-beradik lelaki atau perempuan seibu sebapa ataupun sebapa daripada mendapat pusaka. So, inilah contoh pengiraannya. Kita beri kepada suami bahagian mereka. Suami dapat 1/2 dalam kes ini kerana si mati tidak tinggalkan zuriat. Dan bakinya diserahkan kepada datuk. Dan saudara lelaki seibu sebapa tidak mendapat faraid. So, setiap seorang daripada waris mendapat 1/2 dan 1/2. So, pandangan ini lebih simple. Pengiraan dalam kes ini lebih simple, iaitu peranan datuk sangat besar dan adik-beradik si mati tidak akan mendapat faraid. Walau bagaimanapun, mazhab Syafi'i ataupun jumhur fuqaha lebih cenderung kepada pandangan yang kedua seperti mana yang kita sebut tadi, dan di sana juga ada beberapa situasi pengiraan. Kita tengok di sini. Datuk tidak berperanan menghalang saudara lelaki dan perempuan seibu sebapa atau sebapa daripada mendapat faraid. So, dalam pengiraan datuk dan juga adik-beradik tadi, ulama-ulama dalam kategori kedua ini, pandangan kedua ini meringkaskan kepada 2 keadaan. Satu, waris hanya melibatkan datuk dan saudara si mati tanpa waris ashabul furud. Dan kedua, situasi apabila waris terdiri daripada datuk, saudara, maksudnya adik-beradik si mati beserta ashabul furud. 2 ringkasan keadaan ini menyebabkan pengiraan kepada datuk juga berbeza. Bagi situasi pertama, kita tengok kat sini ialah waris hanya datuk dan saudara si mati sahaja tanpa ashabul furud. Menurut pandangan kedua ini, jika terjadinya kes apabila hanya melibatkan datuk dan saudara adik-beradik si mati tanpa ashabul furud yang lain, contoh tiada isteri, tiada suami, tiada anak perempuan dan sebagainya, bahagian datuk ialah nilai terbaik antara 2 pilihan sama ada 1/3 atau al-muqasamah. Istilah al-muqasamah dalam ilmu faraid ialah bermaksud berkongsi. So dalam pengiraan ini maksudnya tidak kita kena buat 2 pengiraan, kemudian kita bandingkan nilai yang terbanyak antara 2 pengiraan, itulah bahagian yang terbaik untuk datuk. Cuba kita lihat dalam kes ini. Contoh, si mati meninggalkan datuk dan seorang saudara lelaki seibu sebapa. Pengiraan pertama, kita buat seperti biasa, datuk diperuntukkan 1/3, maksud kepada sama ada 1/3 di sini, dan berbaki itu diberikan kepada saudara lelaki. So, di sini 1/3 untuk datuk, maknanya total adalah 3, so bakinya adalah 2/3. Ini pengiraan secara 1/3. Kemudian kita buat pengiraan kedua secara muqasamah. Maksud muqasamah tadi adalah berkongsi. Bila kita kata berkongsi, kita tengok kepada bilangan kepala di sini. Disebabkan kedua-duanya adalah lelaki, maksudnya ada 2 orang. So, setiap seorang memperolehi 1/2 dan 1/2. 1/2, ini sekiranya bersama lelaki lah. Tapi kalau berlaku bersama perempuan atau adik-beradik perempuan, datuk akan menjadi double juga. Konsepnya macam lidzakar mislu hazil unsayain. Cuba kita bandingkan. Kita bandingkan antara 1/3 untuk pengiraan pertama yang diperolehi oleh datuk dan 1/2 yang diperolehi secara muqasamah ataupun berkongsi. Bila kita bandingkan antara 1/3 dengan 1/2, nilai yang terbanyak ataupun nilai yang terbaik ialah secara muqasamah. So, apabila itu yang berlaku, maka pengiraan yang kedua adalah lebih tepat untuk datuk dan adik-beradik si mati. So, ini adalah contoh mudah apabila hanya kes itu melibatkan datuk dan saudara tanpa waris ashabul furud yang lain. Kita tengok kepada situasi yang kedua. Dalam situasi kedua ataupun keadaan kedua ini, pengiraan ataupun caranya ada sedikit perincian yang lebih panjang. Waris terdiri daripada datuk, saudara si mati beserta ashabul furud. Caranya ialah, kita tengok kat sini langkah-langkah yang perlu kita ambil. Langkah pertama, berikan terlebih dahulu bahagian fardu kepada waris selain datuk. Maksudnya berikan bahagian ashabul furud yang wujud dalam kes tersebut.
Selepas kita tengok berikan kepada bahagian tersebut, kita tengok baki. Selepas kita berikan kepada yang pertama tadi, berapa baki yang tinggal. Ya. Bila kita tengok baki itu, berkemungkinan hanya ada dua keadaan. Keadaan pertama, baki bersamaan dengan 1/6 atau kurang daripada 1/6 atau tiada baki. Ini situasi yang pertama. Dalam keadaan ini, datuk akan diperuntukkan sebanyak 1/6 dan saudara digugurkan. Sebab tak mungkinlah akan dapat baki yang banyak. Ya. Itu keadaan pertama. Keadaan yang kedua, baki melebihi 1/6. Dalam keadaan ini, datuk diberikan pilihan terbaik. Maksudnya, kena buat beberapa pengiraan. Kita bandingkan, maka yang terbanyak itulah yang terbaik untuk datuk. Apakah pengiraan itu? 3 pengiraan yang dimaksudkan oleh fuqaha ialah kena buat secara 1/6, kena buat secara 1/3 baki dan kena buat secara muqasamah yang tadi iaitu secara berkongsi. Mari kita lihat kepada contoh ringkas setiap kes. Okey, contoh di sini. Seorang perempuan meninggal dunia dan warisnya ialah suami, 2 orang anak perempuan dan datuk dan seorang saudara lelaki seibu sebapa. Okey. Ya, ada dua orang waris ashabul furud kat sini, satu suami dan juga anak perempuan. Kita kata tadi langkah pertama ialah kita dahulukan bahagian ashabul furud sebab ada bahagian dia tersendiri. Ya, pengiraan ini adalah pengiraan mengikut mazhab Syafi'i dan mazhab Syafi'i mengikut kepada pandangan Zaid bin Sabit. Okey. Maksudnya suami dalam kes ini mendapat 1/4. Kenapa 1/4? Kerana si mati tinggalkan zuriat. So, 2 orang anak perempuan zuriat ini mendapat 2/3. Kenapa? Kerana bilangannya lebih daripada seorang. Kita selesaikan terlebih dahulu. Ya, apabila ada 2 pecahan ini, kita tengok 4 dengan 3 boleh berganda pada nombor 12, boleh berjumpa pada 12 dan 12 kita jadikan base number. So, untuk saham setiap seorang, 12 bagi 4, 3, 3 darab 1, 3. Itu untuk suami. Untuk 2 anak perempuan, 12 bagi 3, 4, 4 darab 2, 8. Okay. So, jumlah untuk suami dan anak perempuan yang merupakan waris ashabul furud yang kita dahulukan tadi, baru berjumlah 11. Sedangkan jumlahnya 12. So, ada berbaki satu bahagian. So, kita pergi ke langkah kedua, bandingkan baki tersebut. Adakah baki itu banyak ataupun sikit? Banyak dan sikit adalah ukurannya ialah 1/6. Apabila kita perhatikan, 1/12 adalah kurang daripada 1/6. Bila kurang, maksudnya kena datuk peruntukan sebanyak 1/6. So, untuk penyelesaian kes yang pertama ini, terus kita letakkan 1/6 untuk datuk. Jadi inilah penyelesaian untuk bahagian datuk bagi situasi apabila baki itu kurang daripada 1/6. Ya. Contoh yang kedua, kita lihat seorang perempuan meninggal dunia dan warisnya ialah suami, datuk dan seorang saudara lelaki seibu sebapa. Okey. Kita perhatikan ke sini, kita kata langkah pertama bagi dulu kepada ashabul furud disebabkan dalam kes ini hanya ada suami sahaja. Okey, suami mendapat 1/2. Okay, so bakinya adalah 1/2. So, baki ini kita tengok bandingkan dengan 1/6, baki ini sangat lebih besar. Lebih besar baki ini. So, apa yang perlu kita buat ialah 3 pengiraan yang perlu kita buat di kalangan untuk datuk. Satu, pengiraan secara 1/6. Di sini kita letakkan 1/6. Ataupun pengiraan secara 1/3 baki. Ataupun pengiraan secara muqasamah. Okay. So, apabila buat 3 pengiraan, kita bandingkan kalau 1/6 dengan 1/3 baki, datuk mendapat 1/6, sedangkan dalam muqasamah datuk mendapat 1/4. So, 1/4 lebih besar. So, secara muqasamah lah yang lebih baik untuk datuk dalam situasi ini. So, agak detail, mudah-mudahan mendapat manfaat bahagian datuk untuk situasi yang kedua. Untuk itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.